Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita nak buat video tentang cara-cara nak tukar kipas baru. Okey, ini dalam bilik di rumah saya. Okey, ini kipas lama. Okey, kipas lama ni dah lama tak berfungsi dan tak lama berpusing dah. Jenama Elmak. Okey, jenama Elmak. Saya pun dah tukar banyak kali. Saya pun dah repair banyak-banyak kali dah juga kipas ni, tapi masih tak berfungsi juga. Okey, kalau kita tunjuk di sini, okey, ni kita dah ambil speed nombor 4. Speed nombor 4 kita onkannya. Okey. Masih tak berfungsi lagi. So, maknanya kita pun kena tukar kipas baru lah. Okey, kipas baru saya dah beli. Okey, di sini kita beli kipas jenama KDK yang ada regulator dengan 3 blade. Itu saja. Okey, sebab ini pun kipasnya harga dia murah saja. Kalau kita beli di Shopee, harganya dalam 150 yang saya beli hari tu tak silap saya. Okey. Okey, ni dia punya bahagian-bahagian dalam kipas baru. Okey, kalau biasanya kalau kita beli kipas baru, kita akan dibagi ni. Ni dia punya batang pipe dia. Okey. Ni regulator kipas. Ni cangkuk kipas yang kita cangkuk di pipe ni, antara pipe dengan di shielding. Okey, ni cover kipas atas dan bawah, dia ada dua. Ni motor kipas. Okey, ni buku panduan dengan warranty. Okey, ini dia punya blade. Blade-nya tak silap ada 3. So, kejap lagi kita akan buka blade ni. Okey. Okey, sekarang ni kita akan buat proses pemasangan kipas. Okey, biasanya kalau masa kita nak pasang kipas kan, make sure kita punya ni motor ni kan jangan letak di atas lantai ataupun di permukaan yang keras lah, sebab akan merosakkan motor. So, semasa kita nak pasang kipas, pastikan motor ni berada di atas cardboard ke, di atas polystyrene ke, ataupun macam saya buatkan di atas tilam kaki saya ni. Okey. So, sekarang ni kita akan pasang dia punya ni batang ni dulu. Okey. Kita buka batang. Okey. Mulanya kita akan cabut ni dulu. Dia punya apa panggil, pin dengan nut ni dulu. Okey, buka nut. Okey. Kalau kita tak pasang ni, make sure ni sini ada macam ada satu Swiss kan. Swiss. Ni macam ada Swiss. Okey, ni Swiss ni fungsinya bila kipas ni terjatuh daripada dia punya batang ni, maknanya kita kipas ni akan kuasanya akan termati ya. Macam ibarat untuk safety lah. Dia macam Swiss safety. Okey, make sure benda ni kena bersentuh di sini. Di sini. Macam ni kita kena pasang. Okey. Okey, dan lagi satu, dia punya nut ni kena masuk ikut sini. Dia punya macam ada kepala ni. Kena masuk ikut sini. Jangan masuk ikut sini, sebab sini untuk kita nak pasang bol, dia punya bol ni. Okey, dia punya kepala. Okay. Masuk sini.
Lepas tu dia punya nut ni kita akan masuk di sini. Nut. Okay. Lepas tu ada beberapa washer ni. Okey, lepas kita ketatkan nut ni, okey, ni jangan lupa dia punya pin ni kita kena masukkan sekali untuk mengelakkan nut ni terkeluar daripada skru ni. Okey, ni punya safety pin namanya. Dia punya ni. Okey. Okey. Ni jangan lupa pasang. Ini dipanggil apa, safety wire. Okey, kita pasang sepatutnya di sini. Okey, kita kena buka skru di sini. Okey, siap. Ni sekarang ni kita akan buat proses pemasangan dia punya wire. Okey. Okey, kalau tengokkan di sini dia ada dua wire. Dia ada wire warna coklat dengan wire biru. Okey. Lepas tu di sini dia ada wire hitam dengan wire coklat. So maknanya wire coklat dengan coklat, wire biru dengan wire hitam tepi ni. Okey. Okey, alhamdulillah wire pun kita dah siap pasang. Okey, selepas pasang wire ni kita cuba tarik sama ada kita nak tengok betul-betul wire ni kukuh ataupun tidak. Supaya masa kipas tengah berputar, tak adalah apa ni tiba-tiba terhenti berpusing kipas ni. Okey. So kita tengok. Memang ada kukuh-kukuh sikit. Nampak wire biru ni dah tercabut. Okey, so maknanya kita kena ketatkan skru untuk wire biru ni lagi sekali. Okey, wire biru kita dah ketatkan semula. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni dah ketat sikit. Taklah macam tadi dah mudah tercabut. Okey, kita dah cuba test. Ni kita siap. Okey, lepas ni kita nak pasang dia punya cover pula. Okey. Okey, untuk pasang cover kipas ni, make sure kita kena tahu dia punya cover kipas ni memang betul-betul di posisi yang betul-betul lah. So sini ada dua cover kipas kan, dia ada besar dengan kecil. Okey, yang besar ni di bahagian bawah ni, dan yang kecil di atas, di bahagian atas ni. Sebab kenapa kecil di bahagian atas? Sebab ni ada logo KDK. So maknanya logo KDK ni dia tertulis macam ni. So dia kena bahagian atas lah. Okey, dan bahagian bawahnya macam ni. Ini bahagian bawah je yang jenis besar. Okey, cara-caranya. Okey, sebelum kita pasang cover ni kita kena cabut dua skru ni. Sebab ini skru untuk safety wire bahagian atas untuk kita ikat di shielding. Okey, ni skru untuk cover bawah. Okey, kita kena cabut dua skru ni terlebih dahulu untuk kita masukkan cover kipas ni. Okey, sekarang kita nak pasang cover bawah dahulu. Okey. Alhamdulillah.
Okey, kalau kita nak pasang dia punya untuk skru cover bawah ni kan, make sure kita pasang, akan nampak satu lubang di sini. Nampak? Ni lubang untuk skru ni, untuk skru cover bawah. Okay. Make sure lubang ni dengan lubang ini selari. Untuk memastikan dia punya pemasangan skru ni dia tak terbantut. Okey. Sekarang ni kita akan memasang dia punya blade kipas. Blade-nya dia ada 3 blade, saya dah tahu. Dia punya 3 blade. Okey, blade dia. Okey, semasa pemasangan blade kipas, maaf, kita kena cabut skru yang berwarna putih saja di sini, di motor kipas. Okey, skrunya ada 6 sebab satu blade pakai 2 skru. Ni skru dia. Ni skru yang berwarna putih saja. Okey, ni cara-cara kita nak pasang blade kipas ya. Okey. Blade kipas ni kita kena letak macam ni. Jangan letak macam ni. Sebab kalau kita letak macam ni, nanti angin akan bukan akan turun ke bawah, tapi sebaliknya akan bergerak ke atas. Okey. Blade-nya kita kena letak macam ni. Ni nampak dia punya bengkok ni. Kita letak. Ni posisi yang betul. Ni posisi yang salah sebab tengok dia punya bengkok dia ke atas. Ni baru bengkok dia ke bawah. Okey. Okey, masa nak letak nanti kita kena ni. Ni macam ada lock untuk lock dia punya blade ni. Okey, jap. Ni dia punya lock. So masa kita pasang kena ni lock dia. Okey. Ni dia punya ni besi ni jangan alih sebab tengok ni ada do not remove. So dia punya ni besi untuk lock dia punya blade kipas. Sekiranya blade ni tercabut ni dia akan lock. Dia lock macam ni. Okey. Okey, alhamdulillah kita dah siap pasang ketiga-tiga blade kipas. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni ni dia punya cangkuk kipas untuk cangkuk di ceiling. Untuk apa? Pasang pada kipas ni. Okey, cari pasang dia di sini. Nampak ada lubang ni. Okey ni dipasang di cangkuk macam ni. Okey, ni cara dia nak masuk. Sekejap. Okey, cara nak pasang dia macam ni. Kita masuk sini. Lepas tu dia akan keluar. Sekejap. Mungkin ada wire di dalam ni. Sebab itu dia akan sangkut macam ni. Okey, cara dia pasang dia. Memang ada wire di dalam ni. Okey, tu sebab dia tersangkut di dalam ni. Okey. Nanti kita akan tunjuk di ceiling lah macam mana cara nak pasang dia punya cangkuk ni di ceiling dengan di batang. Okey, sebelum kita naikkan kipas baru ni, kita kena cabut kipas lama ni dulu. Okey. Okey, alhamdulillah kipas lama kita dah cabut. Okey, sekarang ni kita dah pasang dia punya hook ni, cangkuk ni. Okey, sebelum tu kita kena cabut dia punya getah kipas lama ni. Okey. Ni cara nak pasang ni macam ni. Kita masuk macam ni. Okey, bagi ketat sikit. Sikit lagi. Sekejap. Okey, siap. Okey, ini kalau kita nak
pasang kipas daripada batang dia ni, batang dia punya batang ni ke dia punya cangkuk ni, kita just angkat sikit cangkuk ni, sengit sikit macam ni. Okey, tak payah nak sengitkan kipas tu. Okey, sebab nanti mungkin bilah akan terkena shielding ke apa ke. Okey, cara nak pasang ni kena angkat macam ni. Okey. Okey, alhamdulillah kipas dah siap naik ke atas shielding. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita nak pasang dia punya safety wire ni dululah, sebelum kita pasang dia punya wire elektrik, wire connector di 3 connector ni. Okey, kita pasang wire ni, wire safety ni dulu. Okey, cara nak pasang wire safety, kita kena lilit ni di cangkuk atas ni terlebih dahulu. Okey, kena lilit tu, kita kena lilit memang betul-betul kukuh. Okey, sebabnya kalau wire safety ni kalau kita tak pasang, berkemungkinan kalau kipas ini terjatuh, dia akan jatuh terus. Dia takkan tergantung di cangkuk dulu. Sebab tu wire safety ni wajib ada pada setiap mana-mana kipas shielding. Dan pasti dipasang selalu. Okey, ni wire ni kita dah siap. Kita lilit, dah siap lilit apa. Nanti kita akan pasang dia punya skru ni di sini. Nampak dia punya lubang ni. Okey, cara lilit dia macam ni. Okey, kita lilit. Dan pastikan lilit ni memang betul-betul kemas. Okey, lepas ni kita akan sangkut skru ni di sini, di lubang ni. Okey, alhamdulillah kita punya wire safety dah siap pasang. Okey, sekarang ni kita nak pasang wire yang 3 wire ni. Dia ada warna hijau, coklat dengan biru. Okey, pastikan wire hijau ni bersambung dengan wire hijau. Wire coklat pula bersambung dengan wire hitam, warna hitam ni. Okey, dan wire biru bersambung dengan wire biru. Nampak? Okey, wire biru ni. Okey, saya terlupa lagi sekali. Okey, saya nak bagi tahu. Okey, wire hijau ni bermaksud wire bumi atau wire earth. Okey, wire coklat pula bermaksud wire dia bersambung dengan wire hitam ni. Okey, bermaksud wire sama ada wire neutral atau wire live. Saya tak silap saya mungkin wire neutral. Okey, wire biru pula kita bersambung dengan wire biru ni. Okey, biru dengan biru. Biru ni masuk wire live. Okey, saya faham dah masuk wire ni. Okey, sekarang ni kita nak pasang wire 3 wire ni. Okey, alhamdulillah. Okey, kita punya wire pun dah siap pasang. Okey, lepas pasang dan connect, kita pastikan kita kena tarik sedikit supaya wire ni tidak longgar. Walaupun kita dah ketatkan dia punya skru tu. Okey, kita pastikan memang wire ni memang betul-betul kukuh. Okey, memang wire dah kukuh. Okey, sekarang lepas dah siap, kita kena angkat dia punya cover ni. Okay, kita tutup di bahagian atas shielding. Okey, dia kena tutup atas ni. Okey, lepas tu kita kena ketatkan skru di bawah ni. Okey, ketatkan skru ni. Okey, dah siap. Okey, sekarang ni kita nak pasang regulator kipas pula. Okey, ni regulator KDK, jenama kipas baru ni. Okey, kita kena tukar daripada jenama Elmac ke jenama KDK sebab regulator ni memang bagi saya kena memang tukar barulah. Sebab kalau kita tengok jenama Elmac yang jenama kipas lama ni, speednya ada 4 saja. Kalau kita tengok di KDK punya regulator, dia ada 5 speed. Okey, kalau ikut saya memang kena tukar lah sebab
Kalau kita tengok speed di sini ada 4 dan di sini ada 5. Saya takut kipas baru ni berkemungkinan akan rosak pula macam kipas lama kalau kita tak tukar regulator lama. Okey. Sekarang ni kita nak kena buka dua skru ni terlebih dahulu untuk cabut dia punya regulator lama ni. Okay, sekarang ni regulator lama dah dicabut. Okey, sekarang ni kita tengok ni lubang untuk regulator lama. Dia ada dua lubang jenis bersilang. So sekarang ni kita tengok kita punya regulator baru ni. Okey. Kita kena pada pandangan saya lah, kalau ikutkan saya lubang yang ini masih boleh gunakan lagi. Okey, sekarang ni kita kena buat lubang di sebelah sini sebab kita punya regulator lubangnya berada di kiri dan kanan, bukannya secara bersilang macam lubang regulator lama. So maknanya kita kena drill lagi satu lubang di sebelah sini. Okey, saya dah tanda dia punya pensel ni. Okey, ni lubang untuk regulator baru. Okey, kita buat sebelah lubang sajalah sebab kita pun nak jimatkan kos lah, untuk tak payah nak buat lubang baru untuk kedua-dua belah untuk regulator baru ni. Okey, alhamdulillah sekarang ni kita dah siap pasang dia punya base tapak untuk regulator. Okey, pasal saya punya video tadi, maaf saya tak dapat tebuk lubang di bahagian ni. Saya terpaksa tebuk lubang di sini. Okey, sebab untuk kita dapat dia punya lubang di belakang ni untuk lubang yang lama, sebab saya tak dapat tebuk dinding ni dengan drill tadi sebab saya dinding ni memang keras sangat sebab saya punya mata drill tu lupa saya nak beli yang baru. Saya sekarang ni pakai yang lama lagi. Okey. So untuk kes ni saya terpaksa dah tebuk lubang di bawah ni untuk dapatkan dia punya lubang yang lama tu. Okey, sekarang ni kita nak pasang dia punya wire lah. Kalau ikutkan sini kena wire live. Okey, biasa wire live dia tiada polarity. Dia macam apa? Nak ikut je masuk di mana-mana, sama ada di sini ataupun di sini, ataupun wire ni di sini ataupun di sini. Dia tak ada polarity. Dia macam tak ada anode cathode ke contoh macam tu. Okey, sekarang ni kita nak pasang wire pada connector untuk regulator. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita dah siap pasang wire pada regulator, pada connector dia. Okey, sekarang ni kita nak pasang balik regulator ke tempat asalnya, itu di tapak. Okey, sekarang ni kita nak pasang dia punya ni. Okey, cara nak pasang dia macam ni. Okey, kita kena atas ni dulu. Kita kena tengok dia punya ni. Ni dia punya lubang tu. Kita tengok lubang ni. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Kita tolak dia ke belakang je. Tolak dia ke belakang. Okey. Dan lepas tu kita skrukannya di bawah ni. Skru. Okey, skru. Kita tolak sikit. Skru dia je saja. Okey, kejap. Okey, alhamdulillah. Okey, skru kita dah pasang di bawah ni. Okey, sekarang ni kita nak untuk test kipas baru kita sama ada dia berfungsi ataupun tidak. Okey, sekarang ni kita on dulu. Kita ambil speed nombor 1. Alhamdulillah, kipas berfungsi akhirnya, berjalan seperti biasa. Okey, nombor 2. Alhamdulillah, biasa, nampak biasa. Nombor 3. Nampak ada goyang-goyang sikit, tak apa, itu biasa saja. Okey, 4. Kipas dah makin laju, alhamdulillah, berfungsi biasa. Okey, kita ambil speed paling maksimum nombor 5. Alhamdulillah, kipas berfungsi akhirnya. Okey, itu saja daripada saya pada hari ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.